Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita berjumpa lagi pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Malam ni lambat sikit, ada tetamu datang dan insya-Allah kita akan membincangkan pada malam ini pelbagai isu-isu semasa. Sesiapa yang ingin bertanyakan sebarang soalan boleh tunjukkan kepada saudara Wan Quraisy di nombor 017 3445 120. Okey. Seperti mana yang anda semua sedia maklum bahawa hari ini ada di antara sahabat-sahabat kita, rakyat, netizen kita telah pun di compound ataupun didenda sebanyak RM20,000. Saya dengar pun nak pitam tuan-tuan. Kita pun terkesan di kala COVID-19 ini, perniagaan semua orang terjejas. Namun hari ini rakyat biasa diminta untuk membayar sebanyak RM20,000 sebagai tawaran compound. Nampak sangat-sangat memeritkan. Kita dengar pun kita dah risau. Macam mana kalau rakyat biasa yang, orang biasa ni tuan-tuan, dia tidak lari daripada melakukan kesilapan. Kadang-kadang keluar kereta, tertinggal mask di dalam kereta, tak pakai mask, tiba-tiba kebetulan ketika itu pihak berkuasa nampak mereka di compound sebanyak RM20,000. Kadang-kadang biasa masuk kedai yang sama berulang kali, tetapi tiba-tiba satu hari terlupa nak scan, maka dia juga akan di compound RM20,000 dan syarikat ataupun pengusaha restoran itu boleh dikenakan compound sehingga RM50,000. Macam mana tuan-tuan? Hari ini sepatutnya kerajaan memikirkan bagaimana cara untuk menjana pendapatan negara daripada sumber lain, bukan daripada poket rakyat. Ada banyak cara yang boleh digunakan untuk kita menjana pendapatan. Kita ada banyak sektor ekonomi yang masih lagi ditutup yang boleh dibuka. Kalau kita lihat hari ini ada banyak, khususnya sektor pelancongan masih lagi boleh menjadi kembali menjadi sektor yang menyumbang nombor 3 terbanyak pendapatan negara. Tetapi disebabkan kekangan-kekangan, dilarang daripada beroperasi secara sempurna sekian lama, hampir 1 tahun di bawah kerajaan Perikatan Nasional. Hari ini baru nampak cahaya nak dibuka sikit. Itu pun dengan pelbagai SOP yang tidak munasabah. Kalau nak benarkan rakyat untuk bercuti dalam negara, kenapa perlu halang mereka daripada menggunakan kenderaan sendiri? Bukan semua rakyat yang kalau bercuti dia laki bini berdua saja yang bercuti. Kadang-kadang ada anak yang menderit. Macam saya ada 11 orang anak tuan-tuan. Macam mana kita nak naik bas 11-11 tu? Jadi perkara-perkara macam ni menyebabkan akhirnya daripada orang mempunyai hasrat untuk bercuti di destinasi-destinasi pelancongan dalam negara yang boleh menambah, yang boleh menghidupkan semula sumber pendapatan daripada pelancongan dalam negara ni, maka akhirnya kerajaan kehilangan peluang untuk menjana pendapatan hasil daripada sektor pelancongan. Itu sebabnya hari ini saya merasakan adalah penting untuk kerajaan menilai satu demi satu apa yang mereka tetapkan ataupun prosedur SOP yang mereka tetapkan, kerana setiap SOP yang menyusahkan rakyat ini akhirnya akan menyebabkan kantong negara juga terjejas. Kerana apabila sektor pelancongan ini tidak boleh beroperasi sempurna,
maka mereka juga tidak boleh menyumbang kepada pendapatan negara. Dan ini akhirnya merugikan kerajaan. Ada banyak lagi sektor-sektor lain, antaranya sektor yang berkaitan dengan wedding ataupun perkahwinan, baik dari segi dewan, baik dari segi kelengkapan perkahwinan macam prop ataupun pelamin ataupun bunga-bunga, gubalan bunga. Begitu juga dengan mak andam dan pelbagai perkara lain, termasuklah catering dan sebagainya. Jadi kalau makin lama makin sukar untuk mereka ini kembali berniaga seperti sedia kala, sukar untuk mereka ini mendapat pendapatan seperti mana yang mereka perolehi sebelum ini, mereka juga tidak akan boleh membantu kerajaan untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi negara. Inilah yang akan berlaku. Jadi saya mengharapkan sahabat-sahabat, khususnya pihak penguatkuasa, kita faham bahawa ramai mereka ini menjadi mangsa. Mangsa kenapa? Kerana mereka terpaksa mengikut kehendak pemerintah, kehendak mereka yang mewujudkan undang-undang ataupun the lawmakers. Cuma saya mengharapkan supaya ada budi bicara dalam setiap tindakan tuan-tuan. Saya tahu banyak orang komplain pada hari ini seolah-olah macam sengaja dicari jalan. Contohnya mereka-mereka yang repair exhaust didenda, seolah-olah macam tidak ada cara lain untuk kerajaan mendapat pendapatan selain daripada menghukum rakyat. Sedangkan hakikat dan realitinya, exhaust tu bila masuk,